Sungai Ujong pernah dikenali sebagai nama Sang Hyang Hujung. Mengikut catatan Nagara Kertagama tahun 1365, era Majapahit, Sang Hyang Hujung ataupun Sungai Ujong adalah sebuah negeri dan sudah mempunyai kerajaannya sendiri. Sekarang, nama Sungai Ujong diabadikan sebagai nama luak yang dikenali sebagai Luak Sungai Ujong. Selain Luak Sungai Ujong, terdapat Luak Jelebu, Johol, Rembau serta Tampin yang membentuk sebahagian daerah di Negeri Sembilan. Sungai Ujong seharusnya berbangga mempunyai seorang ulama besar yang penuh karomah dan mempunyai banyak kisah kewalian. Beliau disebut sebagai salah seorang dari 7 wali Allah Melayu. Beliau ialah Syekh Muhammad Said yang juga dikenali sebagai Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Selain beliau, 6 wali lain ialah Tuk Kenali, Tuan Husin Kedah Al-Banjari, Habib Nuh, Tuan Tulis, Syekh Muhammad Nur Al-Qalidi, Toku Palu. Nama penuh beliau ialah Syekh Muhammad Said bin Syekh Jamaluddin Al-Linggi bin Haji Idris. Ibu beliau bernama Hajah Safiyah binti Syekh Haji Muhammad Saleh Al-Fatani. Beliau dilahirkan pada tahun 1874 di Mekah. Mendapat pendidikan awal pada umur 7 tahun di pondok sekitar Patani sebelum berangkat semula ke Mekah pada usia 17 tahun. Beliau menerima tarikat Ahmadiyah dari guru beliau yang bernama Said Muhammad bin Ahmad Ad-Dandarawi. Dengan tarikat Ahmadiyah inilah beliau mencapai kemuncaknya sebagai Syekh Mursyid tarikat Ahmadiyah yang terbesar di alam Melayu. Beliau pulang ke tanah Melayu ketika berumur 30 tahun dan mengambil keputusan menetap di Kampung Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Mulai itu beliau mengadakan kuliah mengajar agama secara pondok di samping memberi ceramah dan kuliah di sekitar tanah Melayu. Selain mengajar agama, Syekh Muhammad Said juga mengarang kitab-kitab agama. Beliau adalah seorang guru, pengasas dan pengembang tarikat Ahmadiyah Idrisiyah di Asia Tenggara. Salah seorang anak beliau yang terkenal ialah Syekh Ahmad yang merupakan mufti Negeri Sembilan yang pertama. Beliau mendapat kehormatan membaca doa sempena pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Antara cucu beliau yang dikenali ialah Syekh Muhammad Murtaza yang pernah menjadi mufti Negeri Sembilan dan pengurusi Jilzah Turut Sufiah Negeri Sembilan. Antara kisah kewalian dan karomah beliau yang pernah diceritakan adalah sewaktu menziarahi makam Nabi SAW di Madinah, ketika mengucapkan salam kepada Nabi, tiba-tiba terdengar suara dari makam Rasulullah menjawab salam beliau. Kisah kedua terjadi semasa menjalankan misi dakwah di Kota Baru, Kelantan. Beliau ingin menyeberangi Sungai Kelantan, tetapi pemilik bot tidak membenarkannya menaiki bot tersebut kerana muatan telah penuh. Beliau diminta menunggu bot berikutnya. Namun apabila bot tersebut sampai di seberang, pemilik dan semua penumpang amat terkejut mendapati beliau sudah berada di seberang sungai tersebut. Peristiwa ketiga berlaku sewaktu berdakwah di Kedah. Beliau dikatakan berjaya menjinakkan buaya yang selalu mengganas di sebatang sungai di negeri tersebut. Beliau berkeras mandi ke sungai berkenaan walaupun telah ditegah oleh penduduk kampung kerana buaya-buaya di sungai berkenaan ganas. Penduduk kampung berkenaan tergamam melihat Syekh Muhammad Said tidak diapa-apakan oleh buaya-buaya yang berkeliaran di sekitarnya. Malahan beliau dilihat mengusap lembut buaya-buaya tersebut. Kisah keempat pula berlaku dalam perjalanan ke Kuala Lumpur bersama beberapa orang. Cuaca panas menyebabkan rombongan tersebut berasa dahaga. Namun mereka tidak mendapati air untuk diminum. Kebetulan ada di kalangan ahli rombongan yang membawa ceret kosong. Beliau mengambil ceret tersebut dan berdoa. Selesai berdoa, ceret tersebut mempunyai air yang cukup untuk menghilangkan dahaga ke semua rombongan tersebut.
Peristiwa kelima berlaku kepada 3 pemuda yang berhajat menemui Syekh Muhammad Said untuk mengajukan permasalahan masing-masing. Hajat mereka ditangguhkan seketika untuk solat, lalu berimamkan Syekh Muhammad Said. Mereka bercadang mengajukan persoalan mereka setelah selesai solat. Namun apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Syekh Muhammad Said menjawab persoalan mereka tanpa mereka sempat mengajukan persoalan tersebut terlebih dahulu. Syekh Muhammad Said Al-Linggi meninggal dunia ketika berumur 51 tahun dan dimakamkan di Tanah Perkuburan Seremban, Negeri Sembilan.